Assalamualaikum dan salam hormat, bertemu lagi dalam MG Flash 17 Julai bersama saya, Rusnani Nasir. Kita ke perkembangan COVID-19. Sebanyak 12,528 kes baharu COVID-19 dilaporkan sehingga tengah hari tadi. Seperti sebelumnya, Selangor mencatatkan kedudukan teratas dengan 4,985 kes. Ia diikuti Kuala Lumpur dengan 1,740 kes dan Negeri Sembilan 1,280 kes. Kedah juga mencatatkan jumlah kes tinggi iaitu 701 kes selain Sabah 647, Johor 625 serta Melaka 569 kes. Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah berkata, dengan peningkatan kes itu, jumlah keseluruhan kes COVID-19 sejak Januari tahun lalu hingga kini sudah mencecah 905,851 kes. Berita berikutnya, keputusan untuk tidak melanjutkan Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan PKPD bagi 34 mukim di Selangor dibuat atas nasihat Kementerian Kesihatan Malaysia KKM. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata, Majlis Keselamatan Negara MKN tidak akan membuat keputusan menamatkan PKPD di satu-satu kawasan tanpa nasihat daripada KKM. Perkara itu ditanya selepas ia dibangkitkan pihak tertentu berhubung perkara berkenaan. Jadi kawasan yang tinggi risikonya kita akan buat secara PKPD bersasar berdasarkan lokasi. Tetapi cara mukim kita sudah selesai mengadakan saringan-saringan di kawasan. Saya difahamkan oleh KKM lah. Sebab saringan ini adalah di bawah Kementerian Kesihatan. Ya. Apabila kita dinasihatkan semalam untuk membukanya, jadi ini adalah nasihat daripada KKM. Jelas Ismail Sabri, keputusan itu dibuat selepas KKM selesai membuat saringan dan membentangkan situasi semasa. Menurutnya, lazimnya saringan bersasar secara besar-besaran akan dilakukan di dalam kawasan yang dilaksanakan PKPD. Beliau berkata demikian ketika hadir pada Ops Patuh di sebuah kilang pembuatan logam di Klang. Turut hadir Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Hamzah Zainuddin dan Ketua Polis Negara Datuk Seri Akri Sani Abdullah. Sementara itu, dalam isu yang sama, Timbalan Perdana Menteri memberi amaran kepada kilang-kilang yang mendapat kebenaran beroperasi dalam tempoh Perintah Kawalan Pergerakan PKP supaya mematuhi prosedur operasi standard SOP. Katanya sehingga kini masih banyak kilang-kilang dalam kategori penting untuk beroperasi didapati gagal mematuhinya. Menurutnya, pelbagai alasan tidak munasabah diberikan oleh majikan meskipun SOP pengoperasian kilang telah disediakan. Banyak lakukan kesalahan. Kalau kemarin tu 180 kilang, ada yang ditutup, itu 180 ditutup. Tetapi yang dikenakan kompaun pun banyak. Maknanya walaupun mereka dibenarkan beroperasi tapi salah, melanggar SOP. Macam-macam alasan lah. Dia tak tahu yang pekerja, macam tadi tak tahu pekerja mereka tak imbas sedangkan arahan telah dikeluarkan. Mengulas lanjut, beliau berkata tindakan terhadap kilang yang gagal mematuhi SOP akan ditentukan oleh pihak polis. Berita seterusnya, Pharma Niaga Berhad. Pharma Niaga iaitu pembekal vaksin COVID-19 jenis Sinovac menafikan bekalan vaksin itu akan dihentikan atau ditamatkan. Pharma Niaga dalam kenyataan berkata kontrak pembekalannya kepada Kerajaan Persekutuan adalah sebanyak 12 juta dos vaksin Sinovac secara fill and finish. Jelas syarikat itu, Pharma Niaga harus membekalkan vaksin tersebut dalam tempoh 7 bulan iaitu di antara Mei lalu sehingga November 2021. Katanya apabila kes jangkitan COVID-19 naik secara mendadak dari Mac lalu, Pharma Niaga telah membuat langkah proaktif untuk memenuhi keperluan negara dengan menyegerakan pembekalan vaksin Sinovac dengan membuat pemesanan vaksin import siap untuk diagihkan seiring dengan agihan vaksin jenis fill and finish.
Melalui cara itu, Pharmaniaga telah berjaya membekalkan sebanyak 12 juta dos dan kelompok dos terakhir akan dibekalkan pada 21 Julai 2021 iaitu 4.5 bulan lebih awal daripada jadual kontrak asal. Pembekalan 12 juta dos ini melibatkan 6 juta dos bagi suntikan pertama dan 6 juta dos bagi suntikan kedua. Memandangkan jumlah suntikan dos pertama di kesemua negeri sudah hampir mencecah 6 juta, arahan telah diberikan untuk memberhentikan pemberian dos pertama dan menumpukan kepada pemberian dos kedua. Kenyataan itu merujuk kepada laporan media dan mendapati terdapat kekeliruan mengenai kenyataan serta tajuk berita mengenai bekalan vaksin Sinovac akan diberhentikan atau ditamatkan di mana ia tidak benar. Datuk Seri Najib Razak menasihatkan agar kerajaan mencari kawasan yang sesuai untuk menempatkan pusat penilaian COVID-19 CAC Andalas di Klang. Ia perlu memandangkan kenyataan Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Noor Hisham bahawa varian Delta boleh dijangkiti dalam masa 15 saat sahaja. Bekas Perdana Menteri turut mempersoalkan sistem yang digunakan di CAC yang didakwanya menyebabkan pesakit terpaksa beratur panjang. Pada Khamis lalu, Dr. Noor Hisham menjelaskan jangkitan varian baharu COVID-19 termasuk varian Delta boleh merebak dengan cepat dalam masa hanya 15 saat melalui udara. Malah katanya jangkitan melalui udara akan meningkatkan kadar kebolehjangkitan dalam komuniti yang menyebabkan peningkatan kes harian. Mengulas lanjut, Najib berkata, kenyataan itu jelas menimbulkan rasa kurang senang penduduk sekitar CAC Andalas. Selalu dilaporkan yang CAC Andalas akan dipindahkan berdasarkan kepada penilaian semula yang dibuat. Pengarah Kesihatan Negeri Datuk Indra Dr. Syahari Ngadiman berkata, penilaian semula itu dilakukan berdasarkan kepada rungutan penduduk setempat yang menyifatkan penempatan CAC tersebut tidak sesuai kerana berhampiran rumah penduduk serta laluan utama keluar masuk ke taman berkenaan. Berita seterusnya, sekumpulan 5 lelaki yang dikenali geng Bobot ditahan selepas terlibat dalam kes rompakan bersenjata yang menyasarkan warga asing di sebuah rumah kedai berhampiran Pasar Borong Kuala Lumpur baru-baru ini. Polis memberkas mereka yang semuanya warga tempatan berusia lingkungan 19 hingga 32 tahun itu dalam tempoh kurang 24 jam hasil siasatan dan risikan polis dari Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Sentul. Ketua Polis Daerah Sentul, Asisten Komisioner Beh Eng Lai berkata, ketika kejadian Rabu lalu, suspek yang menaiki motosikal dan bersenjatakan parang serta pistol palsu itu melarikan sejumlah wang hasil penjualan ikan sejuk beku dan sayuran termasuk duit simpanan milik mangsa. Ketika kejadian, seramai 8 orang warga asing tinggal di rumah tersebut dan salah seorang mangsa iaitu satu lelaki warga negara Bangladesh berumur 31 tahun telah ditetak di kepala oleh suspek dengan menggunakan sebilah parang. Mangsa kemudiannya telah dihantar ke Hospital Selayang untuk mendapatkan perawatan lanjut. Mengulas lanjut, Eng Lai berkata, susulan tangkapan 5 suspek terbabit, polis berjaya merampas wang tunai berjumlah RM51,362, 7 buah telefon bimbit pelbagai jenama milik mangsa, 2 pucuk pistol airsoft, 3 buah motosikal serta beberapa pasang pakaian yang dipercayai dipakai oleh suspek semasa melakukan rompakan. Tambah Eng Lai, 4 daripada 5 suspek yang ditahan turut mempunyai pelbagai rekod kesalahan jenayah lampau dan mereka kini ditahan reman selama 6 hari sehingga 21 Julai bagi siasatan lanjut. Dalam pada itu, menurut Eng Lai, mangsa kejadian iaitu 2 lelaki warga Bangladesh dan 5 lelaki warga Myanmar turut ditahan kerana disyaki memberikan keterangan bercanggah. Dengan itu, sekian dahulu MG Flash buat masa ini. Teruskan bersama kami untuk mengikuti perkembangan terkini dari masa ke masa hanya di platform media sosial di Malaysia Gazette, di Facebook, Twitter, Instagram dan YouTube atau melalui portal di www.malaysiagazette.com. Terima kasih dan Assalamualaikum.